Halo guys. So welcome back to my channel. So dalam video kali ini saya mau bercerita tentang The Doomsday Vault, ataupun nama officialnya The Svalbard Global Seed Vault. So by the way, bagi yang baru nampak channel saya ini, saya suka mau bercerita tentang random konten ataupun review lah. So minta tolong kamu untuk jangan lupa klik button like dan subscribe dalam channel saya supaya next time kamu tidak termiss update baru dalam channel saya ini. So back to the topic. Mungkin kamu bertanya, apa nih benda nih? Untuk apa juga nih Doomsday Vault nih? Dan kenapa dia wujud? So jom kita menjawab soalan satu persatu. So The Svalbard Global Seed Vault, ataupun yang kita panggil sebagai Doomsday Vault ini, so basically ini ialah satu seed bank ataupun bank benih. Dia macam peti benih lah, tapi besar. Dia ditubuhkan untuk preserve ataupun memelihara berbagai jenis benih tumbuhan daripada seluruh dunia. Daripada seluruh dunia, untuk melindungi dia daripada malapetaka yang dahsyat yang kemungkinan berlaku. Contohnya natural disaster yang terlampau teruk, peperangan ataupun climate change yang boleh mengancam food security manusia. So soalan yang pertama, siapa yang initiate nih? Siapa punya ide untuk buat ini vault? So orangnya ialah Cary Fowler. So Cary Fowler ini basically dia ini adalah seorang agriculturist dari Amerika, dan dia mendapat awareness ini daripada hasil daripada berbagai kajian yang dia telah lakukan lah sepanjang career dia. So mungkin dia nampak banyak ancaman sama food security manusia, so that's why dia sudah siap-siap untuk buat ini vault lah. So persoalan kedua, di mana lokasi vault ini? Vault ini terletak di Norway, ataupun lebih tepat lagi di Svalbard, di Pulau Spitsbergen, Norway. So kalau kita tengok di map, memang sangat jauh dan terletak di sebuah pulau. Jadi persoalannya, kenapa dia terletak begitu jauh? So ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah jarak daripada dunia luar. So ini disebabkan ialah untuk meningkatkan keselamatan vault ini, yaitu bebas daripada ancaman daripada kuasa luar. Faktor kedua, permafrost. Maksudnya ialah satu keadaan di mana tanah itu beku selama sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut. Jadi ini memberikan suhu semula jadi yang sejuk untuk memastikan benih itu kekal beku walaupun tanpa bekalan elektrik. So faktor yang ketiga, kestabilan geologi. Kenapa? Sebab supaya ini vault dia bebas daripada bencana alam. Contohnya gempa bumi, tornado, macam itulah. So supaya dia lebih kurang risiko untuk menghancurkan vault ini. So faktor yang keempat ialah tanah tinggi. So kenapa tanah tinggi? Ini disebabkan untuk mengelakkan daripada terkena banjir. Contohnya banjir besar, tsunami. Move on kepada soalan yang ketiga. Berapa besar vault ini? Kita mungkin tanya berapa besar. Kita tengok kapasiti dia. Vault ini boleh menyimpan sehingga 4,5 juta sampel benih. So setiap sampel benih mungkin mengandungi beratus-ratus benih. Jadi secara keseluruhannya vault ini mampu menyimpan sehingga kira-kira 2,25 bilion benih. Second, dia punya design. So vault ini terdiri daripada 3 bilik penyimpanan yang besar, tapi hanya 1 bilik yang digunakan pada awalnya, dan 2 bilik lagi disediakan untuk penyimpanan tambahan jika diperlukan pada masa depan. Siapa yang mengurus dan maintain ini vault? Siapa yang mengurus nih? Mestilah kerajaan Norway kan, Ministry of Agriculture and Food, dan Nordic Genetic Resource Center, dan juga Global Crop Diversity Trust. Ketiga entiti inilah yang bekerja sama untuk memastikan bahwa ini vault berfungsi dengan baik, supaya dorang boleh maintain supaya ini vault berada dalam keadaan yang baik. Next, siapa yang pernah withdraw? Setakat ini satu-satunya pengeluaran benih daripada vault ini berlaku pada tahun 2015. So pengeluaran ini dilakukan oleh International Center for Agricultural Research in the Dry Area. So pengeluaran benih yang dorang request ini adalah disebabkan oleh konflik perang di Syria yang menyebabkan research center dorang terancam, because dorang pun ada bank benih dorang sendiri di situ untuk kegunaan research, tapi disebabkan perang dorang tidak dapat akses center dorang dengan selamat. So dorang terpaksa request lah untuk mengeluarkan benih daripada vault inilah.
persoalan last sekali, bagaimana dengan Malaysia? Adakah Malaysia juga menyimpan di dalam vault ini? Well, actually Malaysia juga ada menyimpan beberapa sampel di dalam vault ini. So sejak pembukaan dia pada tahun 2008, beberapa negara termasuk Malaysia kita juga telah menghantar beberapa sampel untuk disimpan di dalam vault ini sebagai langkah kecemasan untuk memelihara kepelbagaian genetik tanaman. So benih-benih ini akan dijaga dengan ketat untuk memastikan kelestarian dan accessibility jangka masa panjang bagi masa hadapan. So itulah dia Doomsday Vault ataupun Svalbard Global Seed Vault. So kita nampak sudah dia punya kepentingan sangat-sangat penting karena dia boleh preserve, dia boleh memelihara semua benih-benih ini untuk jangka masa yang panjang di masa depan. So apa pendapat kamu? Apa kamu rasa penting kah peti benih ini atau macam mana? Coba kamu komen di bawah apa pendapat kamu. So apapun, kalau kamu sudah tengok sampai di sini nih video, kamu memang terbaik lah. Oke? So anyway, thank you. I hope you enjoy this video. Kalau kamu suka, jangan kamu lupa like, share, and comment, and subscribe. Okay, so thank you guys. Alright.